Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini sebenarnya saya berada di depan kedai restoran Dina Sak yang Panai Indah. Saya ada appointment dengan seseorang pukul 10 pagi nanti, sekarang pukul 9.34. Jadi saya rasa mungkin sesuai saya buat video sikit pagi ni sambil-sambil menunggu. Saya baru balik daripada Terengganu semalam, berjumpa dengan mak saudara, pak saudara. Kebetulan sepupu saya anak dia berkahwin dan saya ada ruang menyantuni mereka lah. Sebenarnya apa yang saya nak cerita pagi ni? Saya tak tahu semalam dalam balik tu berbual dengan wife pasal MLM, multi level marketing. Dan saya sebenarnya berjumpa dengan multi level marketing ni waktu umur saya 19-20. Waktu-waktu ada beberapa jenama, ada beberapa produk, dan dia pun ajak kita pergi ke tempat-tempat macam tu. Kemudian dibawa lah orang yang kata jual goreng pisang dulu dah pakai kod, orang yang jual kelapa dulu dah pakai kod, kerana join multi level marketing. Masa tu tak berapa faham sangat. Okey, kod apa benda. Jadi kita terjebak lah. Kemudian lama-lama kita mula faham bahawa nama pun marketing kan. Jadi dia pun buat marketing. Selepas itu, kenapa kita rasa kita nak terjebak dengan perkara-perkara macam tu? Saya bukanlah kata multi level marketing ni tidak bagus, tak. Tetapi ianya adalah kita nampak jalan singkat untuk mencari kesenangan, di mana ada ramai orang akan cari buat duit untuk bantu kita. Tapi hidup tidak semudah itu. Company-company ni akan approach orang, dia akan kata takkanlah dalam hidup awak tak boleh nak cari 2 orang, takkanlah dalam hidup awak tak akan cari 3 orang. Jadi orang lain akan repeat benda yang sama, orang lain akan repeat benda yang sama. Dan itulah yang berlaku setiap hari. Jadi kita yang terpengaruh untuk cari duit senang ni, kita pun ikut, habislah lebur lah 1,000-2,000 untuk join benda-benda macam tu. Adakah benda tu tak akan berjaya? Tak, dia akan berjaya. Tetapi daripada 100 orang, mungkin 1 orang yang akan berjaya. Okay, kena faham konsep ni. Sebab dalam hidup kita ni, ramai orang yang akan kata nak tolong kita. Tetapi bukan begitu. Mereka kata untuk tolong kita sebenarnya untuk tolong dia. Dan bisnes-bisnes macam ni sentiasa ada dengan konsep yang lain. Contoh tanam serai lah, tanam halia lah, bela ketam lah, bela lintah lah. Tetapi benda tu hanya bermusim waktu tu, kemudian hilang. Itu antara sebahagian-sebahagian yang macam mana untuk jadi kaya dalam mendadak. Senang ke nak jadi kaya? Senang ke seni untuk membuat duit tu? Susah dek. Tidak semudah itu. Kemudian ketika umur saya 40 lebih, saya dah beberapa, kemudian saya dah faham bisnes macam tu bukan semua orang yang ada talent untuk berada dalam dunia multi level marketing ni. Sebenarnya bisnes ni adalah daripada diri kita sendiri. Kita lebih senang macam ni lah. Dia lebih senang. Dia lebih senang. Yang okey ni senang macam ni je. Kita ada spek mata. Kalau kita rasa nak berniaga, kita beli spek mata dengan harga RM10 contohnya. Kemudian kita jual spek mata tu dengan harga RM15, maka kita akan dapat untung 50%. Kalau nak jadi lebih senang, konon-kononnya kita kena ajak lagi orang lain nak jual spek mata. Jadi orang yang tu jual 20%, kita punya. Itulah kiraan yang selalu mereka bagi. Adakah akan berjaya? Kebanyakan yang atas-atas berjaya, kemudian yang bawah-bawah akan tidur. Beberapa tahun dulu, saya pun terpengaruh dengan ada satu pelakon terkenal di Malaysia yang buat benda yang sama. Dia kata, tak perlu cari orang-orang bawah, di mana orang-orang kita panggil di bawah tu akan jadi diisi sendiri-sendiri. Kemudian dia adalah antara artis pertama di Malaysia yang mempunyai mesin duit. Okay. Saya pun masuk, pergilah beribu-ribu orang dalam dewan tu. Kemudian terpengaruh juga, okeylah sebab tak payah cari orang kan. Okey, kita letak duit kita, biarlah dia bergerak sendiri. Kemudian kita pun bisik-bisik jugalah dengan 2-3 orang. Kemudian kawan-kawan kita yang percaya pada kita pun
terikutlah juga, pergilah juga, letaklah nama kat situ. Pergi pun dengar-dengar dengan gitu-gitu saja, produk pun tak ada, semua dah tak ada, dan akhirnya diam. Ya, akhirnya diam. Dan tidak ada jalan singkat untuk cari wang dengan usaha kita. Kita boleh cari duit itu dengan usaha kita sendiri, dan jangan mengharapkan orang untuk mengayakan kita. Tidak ada hidup yang semudah itu. Kemudian ada kawan-kawan juga yang suruh beli saham, suruh ini, suruh ini. Sebenarnya kita akan terjebak dengan sesuatu benda itu apabila kita sedang mencari arah hidup kita. Kita nak apa dalam hidup kita? Macam contoh, kalau kita berniaga gerai, ya kita fokuslah apa yang kita buat. Saya berniaga nasi ayam, saya fokuslah apa yang saya buat. Kemudian ada orang kata, sampai bila nak berniaga nasi ayam? Sampai ni baik kita masuk benda-benda ni. Benda ni akan menjanjikan wang yang sangat banyak. Sedangkan waktu kita berniaga tu nak simpan RM1 pun susah. Dan ada orang kata, okey, ini adalah kita punya tiket untuk menuju kekayaan, menuju ke kecemerlangan, dengan ambil benda-benda macam ni. Dan akhirnya wang yang kita simpan, yang sepatutnya kita beli ikan, sayur, habis. Macam tu je. Dan sehingga hari ni masih berlaku lagi. Ada juga, saya dengar ada seorang selebriti juga, buat apa nak berlakon lagi, penat daripada pagi sampai ke malam dengan pendapatan yang tidak seberapa. Kena join ni, kena join ini. Ini adalah kunci untuk kita berjaya. Dan hari ini tak ada ke mana-mana. Jadi kesimpulan dia daripada apa yang saya cerita daripada awal tadi, daripada MLM-nya, dari kesukaran untuk kita hidupnya, ia adalah proses yang kita kena lalui. Jadi kalau kita terjebak sekali dalam LMM, itu adalah anggaplah satu pengalaman yang amat berguna dalam hidup kita. Jadi saya nak share sedikit apa yang kita lalui itu agar menjadi panduan-panduan. Tidak salah sebenarnya. Semua orang nak kaya, semua orang nak senang, semua orang nak mencipta kegemilangan. Tetapi percaya atau tidak, kita berfikir balik, kita cari benda tu. Benda tu ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita nampak gajah di lautan, tapi semut kat tangan kita tak nampak. Sedangkan permata yang sebenar ialah semut tadi. Kita nampak gajah di lautan sebab dia besar, dia nampak, inilah punca yang aku nak ambil. Sedangkan cara yang terbaik untuk kita sukses dalam hidup ialah dengan menggunakan apa yang ada di dalam tangan kita. Kuala Lumpur ialah lombong emas. Saya tahu istilah ni puluhan tahun dulu. Ramai orang kata, kalau nak cari kekayaan, nak cari di mana, nak cari lombong emas, carilah di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah lombong. Tetapi sebenarnya dalam lombong itu, memanglah lombong, tapi dia mempunyai aliran emas itu sendiri. Mengikut faktor-faktor geografi, faktor-faktor alam, apa yang keluar daripada perut bumi, keluar dan mengalir ikut mana. Sama juga emas ni boleh dapat di lautan, di gunung ganang, di hutan rimba. Semua ada, yang kita tidak tahu emas tu berada di mana. Dan Kuala Lumpur adalah lombong emas. Carilah aliran itu, gali. Mungkin anda akan berjumpa dengan aliran emas yang sangat banyak itu. Tetapi semua itu perlukan usaha, perlukan ilmu, perlukan ketekunan, perlukan pembelajaran. Dan kita sebagai manusia biasa, jangan mengalah. Jangan cepat rasa hebat. Kita adalah manusia biasa yang punya kelemahan. Jadi pilih yang terbaik dalam hidup kita, apa yang kita nak jadi dan apa yang kita nak sumbangkan kepada masyarakat sekeliling kita. Okay, thank you. Bye.